وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ya rabbal alamin. InsyaAllah tazkirah Jumaat pada kali ini saya petik beberapa hadis daripada kitab Sahih Muslim berkenaan dengan fadilat Ramadan. Jadi kita baca perlahan-lahan, mudah-mudahan dengan bertambahnya maklumat berkenaan dengan Ramadan ini, puasa kita tu lebih baik. Ya, sepatutnya begitulah. Semakin kita tahu banyak berkenaan dengan satu-satu ibadah, sepatutnya ibadah itu akan lebih baik. Jadi harap-harap begitulah, ya. Hadis pertama yang nak saya baca, hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat syayatin." Rasulullah sebut, dia kata, idza jaa Ramadan, bila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu syurga, wa ghulliqat, dan ditutup abwabun nar, pintu-pintu neraka, wa suffidat syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Itu hadis pertama yang kita baca, yang mana hadis ini menyebut kepada kita bahawa bulan Ramadan saja pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Baik, sebelum kita lihat huraiannya, terdapat hadis lain yang sedikit berbeza juga daripada yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadan, futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin." Hadis ni kata, bila Ramadan tiba, maka dibuka pintu-pintu rahmat. Dia tak sebut syurga, yang tadi syurga. Futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Wa ghulliqat abwabu jahannam, lalu ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilat syayatin, dan syaitan-syaitan pun dirantai. Menurut Imam An-Nawawi, dia kata pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Yang pertama dia kata itu adalah tanda masuknya bulan Ramadan. Maknanya bulan Ramadan ni sinonim dengan pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Dan tentang syaitan-syaitan dibelenggu, bermaksudnya agar syaitan tak boleh mengganggu lagi kaum mukminin dalam mengerjakan ibadah. Itu huraian yang pertama. Kata Imam An-Nawawi lagi, dia juga memberi makna banyaknya pahala dan pengampunan di dalamnya. Maknanya bila Nabi kata futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga, ataupun dalam hadis yang lagi satu, futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat, ia memberi makna banyaknya pahala dan pengampunan yang ada di dalamnya. Satu. Dan
maksud yang seterusnya daripada hadis tadi, kata Imam Nawawi, bila dikatakan dibuka pintu-pintu syurga, bermakna amal ibadah dibuka seluas-luasnya. Maknanya semua makna-makna tu betul belaka. Sama ada makna di segi hakikatnya, maknanya memanglah pada waktu itu pintu syurga dibuka. Dan pengampunan di dalamnya juga boleh dimaknakan dengan pintu syurga dibuka, pintu rahmat dibuka. Dan makna yang ketiga ni kata An-Nawawi, dia kata bila dikatakan pintu syurga dibuka, bermaksud amal ibadah dibuka seluas-luasnya dalam bulan itu. Sehingga kan ibadah-ibadah yang tak ada dalam bulan-bulan lain ada dalam bulan Ramadan, iaitulah puasa, iaitulah solat tarawih, termasuklah kelebihan Lailatul Qadar. Tak ada dalam bulan-bulan yang lain. Satu. Hadis yang seterusnya, hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghummiya 'alaikum fa aqlimul adada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu kerana melihat bulan, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka jugalah dengan melihatnya. Dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kamu, maka genapkanlah bilangannya. Baik, hadis ni dia cerita berkenaan dengan permulaan puasa. Permulaan puasa. Bila Nabi kata sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu bila melihatnya, maksudnya melihat anak bulan. Bila nampak anak bulan saja wajib berpuasa. Wa aftiru li ru'yatihi, maknanya kita berhenti puasa juga dengan cara melihat anak bulan. Kemudian Nabi kata fa in ghummiya 'alaikum, dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kamu, fa'akmilul adada, maka genapkanlah bilangannya. Makna ni cerita berkenaan dengan tarikh mula raya. Tarikh mula raya tengok anak bulan juga. Tapi tiba-tiba tarikh tengok anak bulan, biasa kita tengok hari yang ke-29. Tengok tak nampak. Bila tak nampak anak bulan, kata Nabi, fa in ghummiya 'alaikum, bila mana tertutup pandangan kamu, fa akmilul adada, maka genapkanlah bilangannya. Jadi puasa kita jadi 30 hari. Alhamdulillah. Sikit sebanyak kita dah mula faham bahawa apa yang kita amal selama ni ada hadisnya, ada dalilnya. Yang saya petik ni semua hadis sahih daripada riwayat Muslim. Hadis yang seterusnya, hadis riwayat Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu maksudnya bersahurlah kamu. Maknanya suruh makan sahur. Jadi maknanya cerita ni cerita makan sahur, sebab kadang-kadang kita ada dengar juga, oh aku tak payah sahur, aku steady je, kan? Ada juga cerita lagu tu. Baik, kita dengar Nabi kata apa? Nabi kata tasahharu, bersahurlah. Bersahurlah kamu, tasahharu. Fa inna, sesungguhnya, fis suhuri barakatan, dalam sahur itu mengandungi keberkatan. Nabi kata, Nabi suruh bersahur kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Keberkatan ni apa, tuan-tuan?
Keberkatan ni kalau kita tengok huraian yang biasa daripada ustaz-ustaz kita, daripada kamus bahasa Arab, maksudnya kebaikan, kebajikan yang bertambah-tambah. Maknanya kalau misal kata kita minta ya Allah berkatilah hidup aku, maknanya seorang tu dia setengah minta kebaikan yang bertambah-tambah dalam hidup dia, dunia akhirat. Kalau kebaikan dunia saja dia tak ada berkat. Masuk keberkatan ni dunia, masuk akhirat, dan benda tu bertambah-tambah. Itu definisi berkat. Baik, hadis ni kata tasahharu, sahurlah kamu, fa inna fis suhur, maknanya kerana pada as-suhur itu, pada waktu sahur itu, barakatan, mengandungi barakat. Baik, jadi tadi saya sebut makna barakat, definisi dia. Cuba kita lihat huraian An-Nawawi, dia kata apa? Kata Imam An-Nawawi, para ulama sepakat bahawa hukum makan sahur adalah sunnah, bukan wajib. Makna hukum dia sunat, bukan wajib. Kata Imam An-Nawawi lagi, kenapa Nabi kata makan sahur itu, di waktu sahur itu mengandungi keberkatan? Maka Imam An-Nawawi sebut, yang pertamanya, dia banyaklah dia sebut kenapa dikatakan berkat ni. Yang pertama dia kata menguatkan dan memberi semangat kepada seseorang menjalankan puasa. Tu yang pertama. Memanglah kalau kita bercakap tentang orang biasa kalau tak makan dia rasa lapar, kalau tak makan dia rasa penat, kalau tak makan dia rasa tak bersemangat. Jadi disyariatkan sahur itu supaya memberi semangat kepada seseorang itu untuk terus berpuasa, supaya tak nampak berat sangat puasa ni. Satu. Yang kedua, yang dimasukkan keberkatan ini ialah supaya dia ringan melakukan puasa. Macam saya sebut tadi lah, kata Imam Nawawi dia sebut secara khusus supaya puasa dia jadi ringan. Dan ketiga, kata Imam An-Nawawi, maksud barakat tadi, waktu sahur tadi, dia memberi peluang melakukan amalan waktu malam yang makbul pada bulan Ramadan ketika bangun sahur. Dia bukan masalah berkenaan dengan beramal waktu malam. Semua orang tahu, semua orang faham, memang berkat. Nak pula malam tu malam bulan Ramadan. Jadi kata Rasulullah, bila dia kata berkat ni, maksudnya kata Imam Nawawi, satu orang yang bangun sahur, tentulah dia tak bangun sahur saja, maka dia memberi peluang kepada seseorang itu sekurang-kurangnya solat tahajud 2 rakaat, disudahi dengan witir. Lepas tu pula, oleh kerana tuntutan puasa itu pula, sebenarnya ada hadis sebut puasa ni kena lakukan dengan penuh keimanan. Jadi puasa yang penuh keimanan, maksudnya seseorang tu mestilah ada satu masa yang dia nak angkat tangan, minta pengampunan, minta rahmat, minta berkat. Jadi masa yang paling bagus sekali ialah waktu pagi, waktu sahur. Jadi dengan bangun waktu sahur itu boleh membolehkan seseorang itu melakukan amalan malam yang sebelum ni payah nak bangun. Payah nak bangun. Boleh berzikir, boleh solat malam, boleh minta ampun, boleh minta jadi baik, boleh minta doa untuk anak-anak dan sebagainya. Hadis yang seterusnya, hadis riwayat Muslim daripada Amr bin As. Nabi SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Kata Rasulullah,
perbezaan di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Mana ahli kitab sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga puasa. Tapi Nabi kata di sini beza di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab aklatus sahar, iaitu makan sahur. Maknanya beza dia makan sahur. Ahli kitab dia puasa tak makan sahur, kita makan sahur. Jadi kira-kiranya kita dah faham di sini bahawa makan sahur ni bukan saja-saja. Bukan saja-saja, bukan sebab mu makan sahur, oh Allah, apa ni tak tahan nampak dah. Aku steady aja. Pada sekali pada buka puasa, ya sekali tu ya aku makan. Oh, nak tunjuk kuat rupanya. Padahalnya sahur ni sunnah. Dia sebut dalam huraian yang lain, siapa-siapa meninggalkan sahur, meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya. Hadis riwayat Muslim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair. Manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan. Kenapa? Ma'ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan berbuka. Mana menyegerakan berbuka pun Nabi suruh. Siapa Nabi kata la yazalun nasu bi khair, manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka. Mana tak bolehlah kita kata aku ni hebat, lambat pun tak apa. Kalau tengok orang segera buka puasa, Allah tak menyempatnya buka puasa. Contoh ni kan, rupa-rupanya menyegerakan buka puasa ni sunnah. Baik, cuba kita lihat apa Imam An-Nawawi sebut dalam huraian dia berkenaan dengan menyegerakan buka puasa. Kata Imam An-Nawawi, urusan umat akan sentiasa teratur dan mereka dalam kebaikan kerana menjaga sunnah. Dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati bila baca hadis-hadis yang banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, Islam mengajar kita bahawa orang yang atur masa ni, yang buat satu benda betul pada waktu dia ni, dia panggil orang yang berdisiplin. Kalau kita baca perlahan-lahan hadis, kita akan jumpa, kita boleh buat kesimpulan yang macam tu. Orang yang makan pada waktunya, orang yang makan ikut kadarnya, orang yang makan makanan yang baik. Ini menunjukkan agama Islam kita ni, Nabi ajar tentang disiplin. Maka kata An-Nawawi, urusan umat akan sentiasa teratur dan mereka akan dalam kebaikan kerana menjaga sunnah. Satu dari segi sunnah, jaga sunnah. Yang keduanya, kalau makan pun ada masa, adalah masa untuk buat benda-benda lain. Kan? Kalau solat ada masa, adalah masa untuk buat benda-benda lain. Maknanya perancangan masa tu sangat dititik beratkan. Bahkan kata Imam An-Nawawi, menunda berbuka puasa adalah satu, saya ulang balik, menunda berbuka puasa adalah salah satu tanda mereka akan berada dalam kerosakan. Bahkan Imam Nawawi sebut macam ni. Dia sebut dalam kitab dia Al-Minhaj Syarah Muslim. Menunda buka puasa adalah salah satu tanda mereka akan berada dalam kerosakan. Sebab dalam keadaan biasa, perut kita ni ada hak dia. Tak makan lebih pada waktu dia, jadi gastrik. Jadi gastrik, banyaklah cerita dia pula. Maka Nabi ajar supaya ikut pada masa. Kita baca satu lagi hadis kot. Satu hadis lagi kita berhenti insya-Allah. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah.
idza asbaha ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa in amruhu syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Maksud dia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata apabila salah seorang daripada kamu berpuasa pada satu hari, nombor satu dia kata wala yarfuth, maksudnya jangan cakap perkara-perkara yang jijik dan kotor. Satu, Nabi kata bila kamu berpuasa, wala yarfuth, maksudnya jangan kamu cakap benda jijik dan kotor. Benda jijik kotor ni maksudnya apa? Maksudnya banyaklah. Antaranya mencarut, cakap bohong, mengumpat, mengeji orang, menjatuhkan maruah orang. Banyak benda. Jadi satu orang yang berpuasa, mulut dia tu kena jaga. Lebih-lebih lagi kalau dosa mulut yang melibatkan dosa besar, seperti mengumpat. Kan ada ayat sebut, mengumpat ni umpama makan daging saudara dia sendiri yang telah mati. Bahkan dosa mengumpat ni tak akan hapus selagi orang yang diumpat tu mengampuni dia. Nabi kata wala yarfuth, jangan kamu buat kata-kata kotor. Wala yajhal, jangan kamu buat benda sia-sia, benda tak ada faedah jangan buat. Banyaklah benda tak ada faedah ni tuan-tuan. Kalau nak bulan puasa lagilah kena jaga-jaga. Umpamanya dia nak suruh hilang rasa penat puasa, nak suruh hilang rasa penat puasa, antaranya dia tidur daripada pagi sampai ke petang, sia-sia. Yang kedua, antaranya yang biasa orang duk buat, tengok TV berlebih-lebihan. Lepas satu cerita, lepas satu cerita. Yang tak sedarnya, kan zaman-zaman dulu saya ingat petang-petang tu ada cerita Amerika Latin kan, hak nampak pusat kan. Lepas satu-satu tu bukan setakat lara, bukan sekat orang panggil sia-sia, boleh dosa dah pula. Jadi Nabi kata jangan kata-kata kotor, jangan buat benda sia-sia. Kemudian Nabi kata bila kamu dicaci oleh seseorang atau satu orang menyerang kamu, maka hendaklah kamu mengatakan inni shaimun, aku ni sedang berpuasa, Tadi Nabi kata jaga mulut, jangan buat benda sia-sia. Yang ketiga ni Nabi ajar supaya satu-satu orang tu banyak bersabar kalau diuji dengan perkara-perkara yang menyebabkan hati dia panas. Kita ni banyak sebab lah nak jadi hati panas kan. Banyak sebab lah anak-anak sekarang ni. Orang sekarang bawa kereta bukan nak ikut law. Tak. Duduk saja potong depan tak bagi signal. Kita pun hati panas. Mulut pun keluarlah benda tak elok. Nabi kata, suruh kata inni shaimun, aku ni berpuasa. Kena sabar. Jadi memanglah kadang-kadang ya sekali dua kali boleh sabar, main banyak-banyak kali ya kadang-kadang terlepas juga. Jadi bulan puasa ni untuk melatih. Mudah-mudahan lepas pada puasa ni orang cakap apa, orang buat apa pun kita kebal. Allahu Akbar. Saya rasa memadilah setakat ni. Kalau ada rezeki kita sambung lagi. Banyak hadis-hadis berkenaan dengan puasa ni yang jarang-jarang kita dengar. Yang biasa kita dengar tu biasalah. Banyak hadis-hadis kalau kita gali dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak sangat hadis yang kita jarang-jarang dengar tapi penting untuk kita
dengar sekali-sekala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.